Salam sejahtera kepada Dr. Oliver dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan hasil laporan kami yang bertajuk Pelan Perniagaan Salon Rambut di Gaya Street, Kota Kinabalu. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Nama saya Yusran Siti Anggun, dan ini adalah ahli kumpulan saya, Nur Juliana Zakira, Florencian, dan Muhammad Nur Izwan. Pertama sekali, apakah maksud bagi pelan perniagaan? Pelan perniagaan merupakan penggerak bagi syarikat menjalankan perniagaan dan juga merupakan salah satu elemen yang membantu perniagaan mencapai kejayaan dalam pasaran yang diceburi. Pelan perniagaan juga merupakan salah satu perkara yang menjana peta perniagaan bagi melihat gambaran keseluruhan berkenaan dengan operasi perniagaan. Seterusnya, apakah definisi bagi perniagaan ini? Perniagaan merupakan aktiviti jual beli barang dan penyediaan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang kawasan yang telah kami pilih. Kami telah memilih kawasan perniagaan di Gaya Street, Kota Kinabalu, Sabah. Asalnya, Gaya Street dikenali sebagai Bond Street dan kawasan ini terletak di daerah pusat perniagaan Kota Kinabalu. Gaya Street menjadi tumpuan pengunjung, tempatan maupun luar negara dengan adanya pasar minggu ataupun dikenali sebagai tamu. Tamu ini menyediakan pelbagai jenis jualan seperti alatan tradisional, pakaian, makanan, pokok hiasan, kraft tangan, dan banyak lagi. Tempat ini juga strategik karena terdapat banyak kemudahan perkhidmatan seperti bank, hotel, pejabat pos, dan pasar raya. Itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya yang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang jenis perniagaan. Jenis perniagaan pilihan kumpulan kami ialah salon rambut seperti yang tertera dalam tajuk laporan kami, iaitu Pelan Perniagaan Salon Rambut di Gaya Street, Kota Kinabalu. Salon rambut dikenali sebagai satu unit perniagaan yang berurusan dengan rambut yang rimbun atau kurang rapi. Perkhidmatan barbering dicipta oleh bangsawan Mesir dari tahun 5000 sebelum Masihi, dan industri barbering dan dandanan rambut ini menawarkan penjagaan diri, terutamanya penjagaan rambut. Perniagaan salon rambut sudah lama wujud di Malaysia. Kesannya sudah banyak kedai gunting rambut yang wujud di seluruh daerah, dan lokasi Gaya Street, Kota Kinabalu juga tidak ketinggalan untuk mewujudkan jenis perniagaan ini. Hal ini kerana perniagaan salon rambut adalah salah satu daripada banyak perniagaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sebuah ekonomi dan sosial. Sebuah syarikat boleh memberi kepuasan kepada pelanggan dengan mereka bentuk dasar strategi pemasaran. Salah satu bentuk dasar strategi pemasaran ialah mempertimbangkan suasana kedai. Seterusnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Pemilihan lokasi merupakan salah satu keputusan perniagaan yang perlu dibuat dengan teliti. Dalam penyelidikan lepas, Ali bersama rakan-rakannya 1991 telah menunjukkan bahawa lokasi perniagaan mempunyai hubungan dengan kejayaan perniagaan. Bagi konteks ini, pengukuran kejayaan perniagaan boleh berbeza-beza, tetapi ia berkemungkinan besar berkaitan dengan data subjektif dan objektif mengenai pelbagai aspek prestasi seperti pertumbuhan jualan, bahagian pemasaran, dan keuntungan. Faktor yang pertama ialah faktor demografi. Faktor demografi yang dipertimbangkan dalam lokasi perniagaan adalah bergantung kepada pasaran sasaran peniaga tersebut. Faktor kedua adalah faktor kos. Sebaik sahaja majikan mengecilkan pilihan lokasi, mereka perlu membandingkan kos yang mana dapat meminimumkan pengeluaran dan memaksimumkan keuntungan. Yang ketiga ialah faktor persaingan. Sebagai contoh, jika dua salon rambut terlalu dekat di lokasi mereka, pasaran mereka akan mengecil kerana mereka menawarkan perkhidmatan yang sama. Namun demikian, membuka perniagaan yang sama berhampiran dengan perniagaan lain dapat manfaat daripada pelanggan kerana mempunyai banyak pilihan yang ingin dikunjunginya. Pelanggan tahu lokasi itu mempunyai banyak pilihan. Jadi, semua kedai mendapat manfaat daripada trafik yang tinggi kerana lokasi yang
baik contohnya seperti di Gaya Street, Kota Kinabalu. Faktor yang keempat ialah faktor keboleh capaian. Merujuk Levy dan Witts 1998, keboleh capaian lokasi penyagaan diiktirafkan sebagai kemudahan pelanggan untuk masuk dan keluar dari kedai, dan ia boleh dianalisis ke dalam analisis makro, iaitu corak jalan atau kedudukan peruncit yang agak hampir dengan lubu raya, dan analisis mikro. Sememangnya selun rambut di Gaya Street, Kota Kinabalu ini dekat dengan jalan raya bagi memudahkan pelanggan untuk akses ke selun rambut pilihan masing-masing. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan persaingan. Menurut Clayton 2005, persaingan adalah risiko perniagaan yang paling asas dan ianya amat penting dalam persekitaran kerja usahawan ataupun kerja seorang perniaga. Perniagaan adalah persaingan. Semua orang yang berusaha menghasilkan produk ataupun perkhidmatan mereka haruslah menonjol. Persaingan dalam perniagaan ditarifkan sebagaimana orang atau entiti yang menawarkan produk dan perkhidmatan yang serupa. Merujuk kepada persaingan terbagi kepada dua, yaitu persaingan harga dan persaingan bukan harga. Persaingan harga yaitu persaingan di antara pembengkel untuk memenangi hati pelanggan. Ianya juga menawarkan perkhidmatan ataupun produk pada harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Justru lebih mengutamakan nilai harga sesebuah perkhidmatan atau produk yang bersaing dengan pesaingnya. Bagi persaingan bukan harga pula, ia hanya menyediakan perkhidmatan di mana transaksi bayaran berdasarkan perkhidmatan yang diterima oleh pengguna. Bayaran perkhidmatan juga boleh dihasilkan melalui runding cara. Seterusnya adalah berkaitan dengan pemasaran. Menurut Stanton yang dikutip oleh Swasta dan Irawan 2003, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis ataupun perniagaan yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa memuaskan kebutuhan berdasarkan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Merujuk kepada pemasaran, kami menggunakan 5 teknik pemasaran, yaitu promosi, tempat yang strategik, pengiklanan, dan harga. Merujuk kepada promosi kami mengandungi harga, testimonial, style gaya rambut ataupun yang diinginkan oleh pengguna, produk, dan harga. Bagi tempat strategik pula, kami memilih lokasi Gaya Street kerana ia merupakan lokasi yang strategik kerana menjadi lokasi tumpuan orang ramai. Seterusnya ialah pengiklanan. Kami mengiklankan atau menyebarkan iklan secara atas talian dengan menggunakan media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, dan menggunakan laman web dengan kaedah yang kreatif dan inovatif. Yang seterusnya ialah harga. Merujuk kepada harga perkhidmatan kedai gunting ataupun salon ditetapkan dengan rasional namun menarik perhatian pelanggan dengan harga yang murah dan rasional. Itu saja. Salam sejahtera, nama saya Nur Juliana Zakira binti Nama Langka, nombor metrik BA 20110357. Saya akan membentangkan tentang corak teori lokasi. Berdasarkan daripada Ensiklopedia Britannica di dalam ekonomi dan geografi, teori lokasi merujuk kepada teori yang berkenaan dengan lokasi geografi aktiviti ekonomi. Ia telah menjadi komponen penting dalam geografi ekonomi, sains rantau dan ekonomi spasial. Topik kajian yang dikenali sebagai teori lokasi bertujuan untuk menjawab masalah jenis aktiviti ekonomi yang terletak di mana dan mengapa. Teori yang digunakan dalam penghasilan rancangan untuk membuka perniagaan salon rambut di Gaya Street, Kota Kinabalu ini memerlukan teori untuk menentukan corak lokasi kawasan yang ingin disewa. Maka, teori tersebut dikenali sebagai teori nilai tanah atau land value theory, di mana teori ini merupakan konsep yang dikemukakan oleh von Thunen untuk menerangkan konsep sewa lokasi yang terdapat dalam model guna tanah pertanian. Seterusnya, teori yang digunakan untuk menetapkan sewa lokasi ialah menggunakan teori nilai tanah daripada William Alonso yang menjelaskan tentang lokasi dan penggunaan tanah ke arah teori umum sewa tanah 1964 yang dibina menggunakan model Thunen untuk mengambil kira penggunaan tanah yang banyak terdapat di dalam kawasan metropolitan. William Alonso berusaha untuk melaksanakan kriteria kebolehcapaian untuk daerah perniagaan pusat yang merangkumi berbagai kegunaan tanah, seperti perumahan, komersial, dan industri. Hipotesisnya mencadangkan bahawa jenis guna tanah yang berbeza masing-masing mempunyai kecenderungan sewa dan keluk sewa sendiri. Keluk menentukan jumlah maksimum sewa yang mungkin dijana oleh jenis penggunaan tanah tertentu di wilayah tertentu.
Sewa lokasi mengikut teori nilai tanah William Alonso adalah seperti yang ditunjukkan di rajah dengan keluk A, keluk B dan keluk C yang mewakili jenis perniagaan yang semakin dekat dengan lokasi pusat bandar. Seterusnya, terdapat satu lagi teori nilai tanah yang digunakan dalam kajian ini iaitu teori nilai tanah Gardner 1966. Alasan untuk memilih teori ini adalah disebabkan teori nilai tanah Gardner telah menjelaskan tentang sebuah model ruangan tentang struktur pusat perniagaan dan menunjukkan nilai tanah yang tinggi yang wujud di setiap kawasan seperti yang ditunjukkan pada rajah. Gardner telah membahagikan kawasan kepada tiga yang mewakili wilayah, komuniti dan kejiranan. Di kawasan wilayah merupakan kawasan perniagaan tentang aksesori pakaian, pakaian dalam, ubatan dan barang kemas. Lokasi ini betul-betul terletak di kawasan pusat bandar. Komuniti pula mewakili jenis perniagaan seperti keperluan isi rumah, restoran, panggung wayang, kedai cenderamata dan bank. Lokasi ini pula dapat dilihat dalam rajah di mana lokasi untuk komuniti tidak terletak di pusat bandar tetapi berdekatan dengan pusat bandar. Untuk kejiranan pula mewakili perniagaan barangan perabot, kedai runcit, minuman, barangan sukan dan kedai dobi. Lokasi ini terletak agak jauh daripada pusat bandar. Dalam pada itu, teori nilai tanah ini sangatlah penting dalam menentukan sesebuah lokasi aktiviti ekonomi termasuklah untuk pembukaan perniagaan salon rambut di Gaya Street, Kota Kinabalu. Hal ini bagi mengelakkan berlaku pertindihan pada kawasan pusat perniagaan di antara pusat dan kawasan perniagaan. Akhir sekali, kesimpulan. Secara keseluruhannya, dengan menggabungkan semua yang telah dibincangkan setakat ini, kami telah membuat kesimpulan bahawa jenis perniagaan, faktor yang mempengaruhi lokasi, persaingan, pemasaran dan corak teori lokasi yang melibatkan penggunaan tanah seperti sewa tanah adalah penting untuk memahami sesebuah pembukaan perniagaan atau peruncitan di sesebuah lokasi. Hubungan lokasi sewa tanah sebagai sistem hubungan ekonomi dan kos pengangkutan juga memainkan peranan. Terdapat juga beberapa pihak yang sanggup membayar sewa tinggi di kawasan nilai tanah yang mempunyai saingan yang tinggi. Hal ini kerana mereka yakin akan memperolehi keuntungan kerana nilai tanah yang tinggi juga akan memberi pulangan atau pendapatan yang lebih banyak. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.